Saudara, kita akan bersama berdoa, kita mohon anugerah Tuhan. 弟兄姐妹，这次我们来祷告，来求上帝的恩典。 Kami sungguh mohon biarlah Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, bahkan di rumah daripada setiap jemaat yang mengikuti ibadah pagi ini. 主啊，我们求你莅临在我们当中，也莅临在我们每个弟兄姐妹的家中。 Hamba sungguh mohon Roh Kudus boleh dengan leluasa bekerja bersabda pada setiap kami. 求圣灵来动工，来敞开我们的心，向我们说话。 Roh Kudus yang bekerja melampaui batasan-batasan yang ada. 求圣灵工作超过一切的拦阻与界限。 Roh Kudus yang bekerja pada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. 圣灵的工作从恒古以来， Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, di gerejamu ini, dan di setiap rumah jemaat-jemaatmu. 圣灵在我们教会中，在每个弟兄的家中动工。 Roh Kudus itulah yang akan memateraikan kebenaran terhadap hidup kami masing-masing. 圣灵也是在我们的生命当中、生活当中印证了。 Kami memohon anugerah-Mu, kami memohon campur tangan Tuhan. 主啊，我们求你的恩典，求你参与在内。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹早安。 Saudara, tema kita hari ini adalah berbicara mengenai perseverance, bicara mengenai sebuah ketekunan di dalam perjalanan iman kita. 今天早上我们也要这个所思考的一个主题是有关于如何我们在我们的信心上要坚持到底。 Saudara, dan fokus pembahasan akan terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 12 hingga 14. Tetapi saya akan membaca mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-19 yang menjadi konteks keseluruhan ayat-ayat yang akan kita renungkan ini. 我们今天所要思考的段经文是起自于希伯来书第3章12到14节，但是我要从这个第7节开始念。 Saya akan membacakan perikop ini dalam bahasa Indonesia, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19, dan setelah saya selesai membaca dalam bahasa Indonesia, ayat 12 sampai 14 akan kembali dibacakan dalam bahasa Mandarin. Hanya ayat 12 dan ayat 14 yang kembali akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, dan ini adalah fokus khotbah kita. 我也会用印尼语来诵读希伯来书第3章从第7节到19节，然后用华语的只是从第12到14节，因为我们今天早上的这个焦点的经文是放在12到14节。 Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah binasa karena murtad. Ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12 itu menjadi fokus ayat perenungan hari ini. Saudara perhatikan ayat 12, saya akan bacakan 12, 13, dan 14. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15. Tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kamu keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat?
Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. 我们用中文的来看12到14节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生的上帝离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初切实的信心坚持到底，就在基督里有份了。 Saudara, saya hendak memulai perenungan firman ini dengan dua gambar ini. 我要开始今天的这个讲道，用这2个的图片。 Kalau saudara melihat dua gambar ini, kira-kira yang mana di antara dua orang ini yang rasanya secara body atau secara tubuh struktural bahwa orang yang benar-benar kayaknya pelari yang bisa lebih diandalkan? 如果我们看这个2个图片，你们以它的外形、它的体格来看，大概哪一个的体力会比较好呢？ Orang yang sebelah kanan atau orang yang sebelah kiri? 左边的还是右边的会跑得比较好呢？ Orang sebelah kiri 左边的吗？ atau orang sebelah kanan? 或者右边的？ Saudara, kalau kita lihat secara struktural atau secara bodinya, maka sebenarnya kita mendapati orang sebelah kiri itu adalah orang yang kayaknya bodinya lebih mantap begitu loh. 如果我们看它的这个体格、外表、它的结构的话呢，好像这个左边的这个图片，这个人比较好。 Orang yang sebelah kanan adalah orang yang rasanya bodinya biasa, ya kayak saya lah kira-kira ya, tampangnya atau bodinya biasa lah begitu, nothing special. 右边的看起来很普普通通，就像我一样，没有什么特殊的。 Saudara, tetapi dua orang ini adalah sama-sama pelari. Bukan yang satu pelari lalu yang satunya fake, yang satunya bohongan, bukan. 这2个人都是真正的这个赛跑的这个运动员，不是假的。 Dua-duanya ada pelari, meskipun yang sebelah kiri tampangnya itu lebih meyakinkan. 2个都是这个赛跑的运动员，就算左边的这个人看起来比较好。 Nah, kalau saudara mempelajari di dalam pertandingan daripada lari, saudara, maka pertandingan lari itu ada setidaknya 2 kategori besar. 如果你有学习到或者知道这个赛跑的这个比赛呢，大概这个赛跑分成2类。 Pertama adalah apa yang disebut sebagai lari jarak dekat atau sprinter, dan yang kedua adalah lari jarak jauh yaitu maraton. 第一就是这个短跑，然后第二呢种类就是这个长跑，还是说马拉松。 Saudara, kalau di antara dua ini kira-kira lari maraton yang mana yang menang? Yang kiri atau yang kanan? 如果是马拉松赛跑的话，这2个人大概哪一个会跑得比较好？ Atau jangan bicara yang menang lah, yang kira-kira berhasil sampai selesai maraton. 不要说这个得奖的啦，大概能跑到最后的终点的是大概是哪一位？ Kira-kira yang mana yang pelari maraton? Kiri atau kanan? 我们来看，大概是哪一位？左边还是右边是这个长跑马拉松的这个运动员？ Saudara, tadi karena saya sudah katakan dua-duanya adalah pelari, sehingga saudara mungkin mulai berpikir lagi. Nggak terlalu gampang atau dengan mudah saudara katakan yang kiri yang adalah pelari maraton. 因为刚才我已经告诉大家说，这个2位都是这个赛跑运动员，那么就很难说选出哪一位是这个马拉松赛跑的运动员。 Kalau tadinya saya tidak beritahu dua-duanya ada pelari, sangat mungkin kita akan berkata yang kanan itu rasanya pasti nggak akan sampai. Saudara tahu maraton 42 kilometer. 如果没有告诉大家这2位都是赛跑运动员的话，大概都会猜说，这个左边的这个人可能没办法跑完这个马拉松的赛跑，因为马拉松赛跑大概是42公里之长的。 Saudara, dan ternyata di dalam dua orang ini, saudara, yang pelari sprinter adalah yang sebelah kiri dan yang pelari maraton adalah yang sebelah kanan. 原来就是左边的这个人是短跑的这个赛跑运动员，右边呢是这个马拉松的运动员。 Dan itu adalah pelari yang sangat terkenal yang sebelah kanan tersebut. 这右边的这个运动员是非常著名的。 Saudara, jangan hanya melihat penampakan tubuh yang rasanya kurang meyakinkan. Jadi maksud saya, saudara, kalau lihat saya, saudara jangan berpikir saya nggak bisa selesaikan maraton, ya belum tentu. 所以你们不要以外表体格来判断，就像你们看我一样，不要以为我没办法跑完这个马拉松的这个赛跑。 Saudara,
kalau kemudian kita melihat di dalam realitas perjalanan iman kita, boleh saya katakan perjalanan iman kita, kalau kita kategorikan dalam pelari sprinter atau maraton, maka yang paling tepat adalah maraton. 如果我们来看我们自己关于这个信心的这个路程与赛跑的话呢，那么我们会把我们信心的路程被归类成马拉松的这个赛跑。 Kalau saudara membaca dalam Alkitab, jelas sekali bahwa kita diminta untuk berlomba di dalam perlombaan iman ini. 圣经也告诉我们说，我们的信心必须这个经历到这个赛跑的比赛。 Saudara dan saya mau katakan perlombaan iman itu bukan sebuah perlombaan jarak pendek, tapi jarak yang sangat jauh. 所以信心的这个赛跑或比赛不是这个短跑的，而是长跑的。 Perlombaan iman itu seperti sebuah lomba lari maraton yang panjang, yang jauh. Kita akan letih, kita akan capek, tapi kita harus keep going, terus berlari, terus berlari, terus berlari. 信心的赛跑就好比跑这个马拉松的赛跑，很长的一个路程，会很累，会很疲乏、吃力的。 Saudara, dan disinilah saudara dan saya tidak boleh pernah kendor. 所以在这里，你我都不可以这个放松。 Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, khususnya nanti ketika Ibrani pasal 11, pasal 12, saudara mendapati bahwa disitulah penulis Ibrani menekankan terus berlomba dengan mata tertuju pada Kristus. 如果你们来看希伯来书这个11章，还有12章，你们就会注意到我们的信心的路程，就像这个长跑的这个比赛，我们的这个焦点要放在主耶稣基督的身上。 Nah, Ibrani pasal 3 ayat 12-14 yang kita baca hari ini, yang kita akan renungkan adalah bagian di dalam untuk mempersiapkan perlombaan tersebut. 刚才我们读这个希伯来书3章12到14节呢，是预备好我们来这个参与这个赛跑的。 Saudara, saya akan mengajak coba melihat ayat demi ayat apa yang bisa kita pelajari dari 3 ayat ini. 我们来一节一节来看，看我们从这个几节经文当中能学习到什么。 Saudara, yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-12. Kalau saudara kemudian membaca, ada satu kata yang menarik di situ. Ketika penulis Ibrani menekankan kita itu jangan sampai hatinya jahat, jangan sampai tidak percaya, karena ini ada realitas yang kemudian dia pakai dengan kata murtad. 如果我们来看这个12节，会有一个很有趣的一个句子，就是说，或有人存着不信的这个恶心呢，将会把永生上帝离去了。 Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, dan saya rasa saya perlu tegaskan lebih dahulu, di Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, saudara, ada terminologi atau kata murtad juga yang dipakai di situ dan yang menjadi banyak perdebatan di dalam dunia teologis. 如果你们读这个希伯来书的话，你们也要注意到希伯来书第6章第6节那边也是有谈到这个离去的这个字。 这个字呢，跟刚才我们所读的那个离去，在第3章的呢，直到今日呢，都发生了一些的争论。 Saudara, karena dalam Ibrani pasal 6 kata murtad di situ diterjemahkan dengan kata apostasi, saudara, kata yang memiliki maksud orang yang murtad tidak mungkin diperbaharui lagi, tidak mungkin bertobat lagi. 在希伯来书第6章第6节那边所谓的这个离弃，或者它的原文是 apostasy 呢，这些离弃上帝的人呢，是不能叫他们再重新懊悔了。 Jadi Ibrani 6 itu kata murtad dipakai untuk menunjukkan orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, orang yang sudah mengucapkan kebenaran, orang yang sudah mengalami mengecap berkaitan dengan Kristus tersebut, tapi orang itu kemudian murtad, maka tidak bisa diperbarui lagi, tidak bisa bertobat, tidak bisa percaya lagi, tidak bisa bertobat lagi. 所以在这个希伯来书第6章那边呢，所谓的这个离去上帝这个字呢，是描述那些已经尝过天恩的滋味，又有这个被圣灵光照的人，他们也尝过上帝这个善道的滋味的，但是他们最终离去了上帝。那么他们已经离去了上帝，没办法再叫他们重新懊悔了。
Nah, dalam Ibrani pasal 3 bacaan kita, kata ini muncul, tapi sebenarnya kata ini berbeda dengan Ibrani pasal 6. 刚才我们读希伯来书第3章那边又出现这个离去这个字，但是它的含义跟第6章的有所不同。 Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks Ibrani pasal 3, memang diterjemahkan dengan kata murtad dalam bahasa Indonesia, tapi ingat kata aslinya tidak kata yang sama dengan Ibrani pasal 6. 所以，如果我们来看希伯来书第3章12节那边又出现“离弃”这个字，但是这个“离弃”的这个字呢，跟第6章那边它的原文是不一样的。 Nah, di dalam Ibrani pasal yang ketiga, kalau kita baca konteks tadi, konteksnya itu berbicara mengenai perjalanan Israel di padang gurun, di mana mereka tidak taat sehingga mereka dapat hukuman daripada Allah dan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. 刚才第3节的这个希伯来书，它的上下文是谈到这个以色列民在这个旷野这个行路当中的时候呢，因为他们没有顺服上帝，上帝就惩罚了他们，也不允许他们进入这个应许之地。 Nah, ketidaktaatan dalam Ibrani pasal 3 adalah berbeda dengan dalam Ibrani pasal 6. 在希伯来书第3章的这个不顺服，与第6章的不顺服是不同的。 Ibrani pasal 3 berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap Allah benar, tapi juga berkaitan dengan Musa. 这个在希伯来书第3章，是的，是关于以色列民不顺服上帝，也是谈到他们不顺服这个摩西。 Ibrani pasal 6 berbicara mengenai mereka yang sudah mengenal mengenai Kristus. Jadi bukan lagi bicara mengenai Musa, tapi Ibrani pasal 6 bicara mengenai Kristus yang sudah dinyatakan dan mereka yang benar-benar kemudian menolaknya. 而在这个希伯来书第6章，是谈到那些已经相信主耶稣基督，也接受了主耶稣基督的人，但是他们最后却离去了这个主耶稣基督。 Saudara, seorang penafsir F.F. Bruce dalam buku tafsirannya New International Commentary dari kitab Ibrani, dia menegaskan bahwa sebenarnya ini bicara atau perbandingan mengenai penolakan terhadap Yesus yang jadi di Ibrani pasal 6 ini adalah rejection terhadap Jesus, penolakan terhadap Yesus yang jauh lebih serius daripada penolakan dalam kisah di padang gurun yang dikaitkan dengan Musa tersebut. 有一位人叫 F.F. Bruce 的，他说了这一句话，在这个希伯来书第6章，所谓离去的这个上帝，是所谓那些离去这个主耶稣基督的，他们就是拒绝了主耶稣基督，比这个拒绝摩西更严重。 Jadi saudara, saya ingin saudara bisa memahami dulu, karena ketika saudara baca Ibrani pasal 6 saudara akan kaget, loh ini berarti kita tidak bisa lagi diperbaharui begitu. Konteksnya beda, konteksnya beda. 所以当我们读到希伯来书第6章的时候，我们会非常的惊讶，因为它的上下文含义是不一样的。 Nah, kalau kembali kepada Ibrani pasal yang ketiga, maka di sini berbicara mengenai orang Israel dalam perjalanan tersebut yang hatinya tuh jahat, benar-benar tegar tengkuk, benar-benar nggak mau percaya. 所以回到这个希伯来书第3章，有关以色列民在旷野行走的时候，他们就是存有这个不信的恶心，刚硬了这个心，不顺服上帝。 Dan hati seperti inilah yang dikaitkan dengan kata murtad tadi. 就这样的这个心呢，是跟刚才这个离去上帝的这个字是有关联的。 Saudara, dalam perjanjian baru di Kisah Rasul pasal 7 ayat 39, poin ini menurut saya dijelaskan dengan sedikit lebih clear, membantu kita, yaitu ketika dikatakan nenek moyang kita tidak mau taat, malahan mereka menolak dan dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. 在这个使徒行传第7章39节那边解释了，比较清楚，在那里说，我们的祖宗不肯听从，反拒绝他，心里归向埃及。 Jadi Ibrani pasal 3 ayat 12 kata murtad ini mau memaksudkan, kamu lihat nih nenek moyang kita yang dalam perjalanan di padang gurun tersebut. 所以希伯来书3章12节是要告诉我们，你看你们的祖宗在旷野的时候， Kamu lihat mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat.
Mereka adalah orang-orang yang terus menolak Allah, menolak Musa. Dan mereka orang yang terus pingin kembali lagi ke Mesir, pingin kembali lagi ke Mesir. 他们就是那种不顺服上帝，他们这个不顺服摩西，也不顺服这个上帝，他们想要回到埃及去。 Saudara, bukankah gambaran ini juga menjadi gambaran yang mungkin mempresentasikan gambaran kehidupan orang-orang percaya termasuk kita saat ini? 岂不是像这样的描述，也描述了我们今天你我基督徒的这个情况吗？ Kita adalah orang-orang yang juga kerap kali bukannya nggak tahu firman, tapi kita tidak mau taat begitu loh. Ketika tidak mau taat, maka artinya kita sedang menolak Dia dan kita ingin kembali kepada tanah Mesir, hidup masa lalu kita, hidup dunia ini yang menyenangkan. 我们岂不是不认识，也不是不明白上帝的话，但是我们常常就是硬着心，不相信他，不顺服上帝，我们就要想回去以前的我们的老我们旧的生活。 Saudara, kebaktian hari ini adalah sebuah kebaktian yang didedikasikan sebagai kebaktian Minggu Reformasi. Saudara, apa artinya kebaktian Minggu Reformasi itu? 我们这一周的崇拜是纪念这个教会改革的这个时期，这个是什么意思呢？ Saya percaya Minggu Reformasi bukan sekedar kita belajar mengenai doktrin reformasi atau doktrin reform. 我相信我们纪念这个改革之周，不只说我们是学习改革的这个宗教改革的这个教义而已。 Saya percaya Minggu Reformasi bukan hanya sekedar kita berdebat mengenai Alkitab, berdebat mengenai doktrin, teologi yang benar. 也不是说我们彼此来争论、辩论什么是真正的这个真理。 Tapi yang paling penting adalah apakah kita menghidupi kebenaran firman itu. Kita mentaati kebenaran firman Tuhan itu. 但是最重要的是否我们把上帝的真理、上帝的话语活在我们的生活当中，顺服上帝的话语呢？ Saudara, dan Ibrani 3 ayat 12 mengingatkan jangan sampai engkau tidak taat lagi. Engkau menolak lagi terhadap firman Allah dan ingin kembali lagi ke Mesir, ke hidup yang lama, ke hidup seturut dunia ini. Jangan lagi seperti itu. 希伯来书不断的提醒我们，你们不要再硬着心拒绝上帝的话，不顺服上帝，想要回到你们这个过去旧的生活。 Ibrani 3 ayat 12 mengingatkan masa 40 tahun perjalanan bangsa Israel tersebut. 希伯来书第3章第12节就是谈到有关于以色列民在旷野行走40多年。 Saudara tahu seharusnya berapa waktu yang dibutuhkan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu? 其实你们知道吗？大概只需要多少的时间，要从这个埃及走到这个迦南地呢？ Mengapa perlu 40 tahun? 为什么需要40年？ Apakah benar perjalanan harus selama seperti itu? 是真的吗？需要40年在旷野行走才能达到这个迦南地吗？ Saudara, para historian, para sejarawan ketika mereka melihat semua perjalanan itu dan kalau kita bandingkan dengan Ulangan 1 ayat 2 dan 3, maka di situ menegaskan perjalanan Mesir ke tanah Kanaan sebenarnya hanya dibutuhkan 11 hari dan tidak perlu 40 tahun. 有些就是历史学家，他们这个判断，然后又看这个生命记这个第1章第2节那边所说的，从这个埃及走到迦南地，其实只需要11天而已。 Mengapa 11 hari butuh 40 tahun? 为什么只有11天？为什么还要走40年呢？ Kalau saudara punya anak yang sekolah, saudara pingin anaknya cepat naik kelas dan kalau bisa loncat kelas, iya kan? 如果你有你的孩子的话，如果读书的话，如果他够聪明的话，当然你需要他更快的这个可以跳班。 Kalau sekolah SD 6 tahun, anak saudara bisa loncat kelas 5 tahun, saudara akan ketemu teman yang lain, lu lihat nih anak gua 5 tahun selesai loh SD. 如果小学6年级需要6年，但是你的孩子能5年就把它完成的话，你会向大家说：你看我的孩子5年就把它念完这个小学了。
Bagaimana kalau usia sekolah SD 6 tahun harus 60 tahun? Saudara akan berbangga dengan anak itu. Udah kalau 60 tahun udah ketuaan sih begitu ya. Udah kelewatan benar gitu. Tapi ini 6 tahun saya kontraskan 60 tahun. Ini 11 hari dengan 40 tahun. Hari dan tahun. 如果你的孩子需要60年来完成读这个小学6年的话，那么这个就太长一个时间了，已经读到老了。这个是要把这个以色列民在从埃及到迦南地，其实只需要11天，但是他们却行走了40年。 Saudara, bukankah perjalanan 40 tahun seperti kalau anak SD 60 tahun itu very stupid, benar bukan? 就好比这个6年级小学必须60年才完成，然后这个11天的这个路程需要40年才能走完，这看起来岂不是很笨吗？ Bahasa Indonesia bagus, bukan hanya bodoh ya, tapi goblok benar. 如果用印尼语来形容，这不是笨，真的是非常笨。 Saudara, tapi itulah kita, itulah saudara dan saya. 其实那就是你和我。 Berapa banyak kita mendengar firman, kita tidak mau taat, kita menolak, kita kembali lagi ke Mesir, kembali lagi kepada manusia lama kita, kembali lagi pada keinginan dunia ini. 我们听了上帝的话有非常多，那么我们有多少时候却拒绝了上帝的话，不顺服上帝的话？ 我们却要回到我们旧的生活，回到我们的老我。 Ibrani pasal 3 ayat 12 mengingatkan, lihat perjalanan 40 tahun itu, ini hanya harus 11 hari. Kenapa 40 tahun? Ini karena engkau tidak taat, engkau mau kembali lagi kepada Mesir. Ini adalah sebuah peringatan akan hari-hari kemarin itu. 所以其实他只需要11天要达到迦南地，他们却在旷野行走了这个40多年，就是要他们在这个路程当中，可能要来探讨、来学习一下。 Ayat 12 diikuti dengan ayat 13 yang berkata seperti ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 在希伯来书3章13节那边说，总要趁着还有今日，天天彼此相欠，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。 Saudara, kalau saudara membaca ayat 13, kata hari itu muncul 2 kali dan bahkan kata hari ini dikasih tanda petik, sebuah penegasan. Hari ini kalau kamu masih mendengar itu, bertobatlah. 如果我们看13节那边，今日这个字呢，在圣经里面出现了这个2次，这个是强调这个今日很重要。 Saudara, kata hari ini adalah kata yang merujuk pada Mazmur 95 ayat 7b hingga ayat 9 yang juga bicara mengenai hari ini bertobatlah, jangan lagi seperti nenek moyangmu. 这个今日呢，也是我们回到这个诗篇95篇那边，也告诉我们说，你们今日就要悔改。 Hari ini menuju kepada sebuah hari pertobatan, hari di mana kita harus sadar, hari di mana kita harus kembali kepada Allah. 今日是指我们今天要悔改，我们要回到上帝的身上。 Dan saudara perhatikan dalam ayat 13 itu dikatakan nasihatilah seorang yang lain. 在13节那边也告诉我们说，你们天天彼此相欠。 Sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Ketika saudara mendengar khotbah saat ini, saudara sedang dinasehati. 所以当你们听到今天的讲道的时候呢，你们是正在被劝勉。 Tapi dinasehati bukan hanya khotbah ini. Ketika saudara pulang rumah, mungkin ada istri, mungkin ada anakmu, mungkin ada temanmu, mungkin ada bawahanmu yang mengingatkan sesuatu. Kalau itu kebenaran, maka selama masih ada hari ini, please bertobatlah. 当然不只是透过这个今天的讲道，今日劝勉你们，但是你回到家中的时候，或者在你的公司的时候，有你的家人，或者你的朋友，或者你属下，或者你的上司有劝勉你的话，那么你今日就
必须悔改。 Dan ayat 13 ini dikaitkan dengan jangan tegarkan hatimu supaya di antara kamu jangan yang menjadi tegar hatinya. 在这里13节强调说，你们不要刚硬你们的心。 Saudara jujur, semakin hari semakin bertambah umur, ya tua sih belum lah, bertambah umur lah begitu. 说实话，这个一天过一天，一年过一年，岁数增加，其实还不是很老。 Saya menyadari satu hal, Oh, tambah jiwa. umur, ketika kita tambah umur, lalu mungkin tambah posisi kita tambah mungkin lebih senior, kita mungkin tambah merasa tinggi. Saudara, maka satu hal yang kemudian diikuti adalah kita juga tambah sulit untuk mendengar, atau hati kita semakin tegar. Hati kita semakin tegar. 所以要说实话，当我们岁数越增加、越资深的时候呢，我们更难去听从、去听一些的劝勉，我们的心就刚硬了。 Saudara, ingatlah dalam hidup mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada seperti sebuah hierarki kehidupan. 在我们的生命里呢，你喜欢或不喜欢，但是在我们的生命一定有它的这个层次的。 Ada ayah ibu, ada anak. 有这个做父母的，有孩子的。 Ada hierarki, ayah ibu di atas, anak di bawah. 做父母的在上面，孩子是在下面。 Ada tuan dan ada hamba, ada hierarki. 有主人，有仆人。 Ada, kalau di gereja ada pendeta, ada majelis, ada jemaat awam. 然后在教会有这个神仆，有执事，下面有这个会友。 Atau di sekolah ada guru, ada murid. 或者在学校有这个老师，有学生。 Di rumah selain orang tua anak, mungkin kita boleh katakan ada suami, ada istri. Suami kepala keluarga. 在家中除了有父母、有孩子，还有这个做丈夫、做妻子的，丈夫是在家庭里是这个元首。 Saudara, hierarki ini tidak bisa dihindari. 像这样的这个阶层是没办法忽略掉的。 Tapi berhati-hatilah hierarki ini, khususnya kalau kita yang banyak role-nya, perannya itu di atas, hierarki atas, kita kerap kali akan sulit atau lebih sulit untuk mendengar. 我们必须要小心一点。如果我们在这个阶层里，我们是在上面那个阶层的人，我们要小心，我们不要刚硬的心，不要说不听别人的劝勉。 Saudara, kalau lihat kategori semuanya itu, saya berpikir saya di dalam kategori semuanya itu, saya atributnya sangat banyak. 如果要来看这些种类的话呢，这个分类，那么我这个身上这披上有许多的扮演的角色。 Saya adalah suami, kepala, istri bukan kepala, saya kepala. 这个丈夫与夫妻，我是丈夫，我是家庭的元首。 Saya ayah, ada anak saya, ya, saya posisinya di atas. 我是父亲，我有我的孩子，我是在我的孩子之上。 Saya gembala, saya di atas, yang bawah itu bukan gembala, yang majelis dan sebagainya, apalagi jemaat. 我是牧者，在我下面的有这个执事，还有会友们。 Saudara, semua atribut ini adalah semua atribut yang harus saya sikapi dengan baik. Karena bahaya tegar hati, bahaya merasa paling benar, bahaya merasa semua orang harus dengar saya, itu akan menjadi bahaya yang sangat dekat dengan saya. 所以呢，我在扮演不同的这个角色，在这个不同的这个层次上呢，我要必须小心，不能这个硬着心不要说不听从这个别人的这个劝勉，这个是非常危险的。 Ibrani 3 ayat 13 berkata, hari ini engkau harus hati-hati, jangan sampai tegar, jangan sampai susah mendengar, tegar tengkuk, susah untuk mendengar. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. 所以希伯来书第3章13节那边提醒我们、警告我们，我们不要刚硬了我们的心，不听这个别人的这个劝勉，我们不要一直到这个刚硬我们的心。
Dan ayat 13 ini juga dikaitkan dengan adanya tipu daya dosa. Dosa menipu dan kadangkala begitu halus banget. Bisa bermain dengan beragam hal. Kita harus hati-hati dengan tipu daya dosa tersebut. 13节那边也提醒我们、警告我们，我们不要小心这个罪的迷惑。这个罪的迷惑有时候看起来不是很明显的，所以必须对于这个罪的迷惑要非常小心。 Dan ayat yang ke-14, ayat terakhir daripada perenungan kita. Penulis Ibrani berkata, setelah engkau melihat masa lalu nenek moyang dengan 40 tahun segala hati yang jahat itu ada. Dan setelah hari ini engkau aku minta untuk bertobat. Maka saya mendorong kamu menjalani hari-hari ke depan untuk terus teguh sampai akhir. Teguh berpegang sampai pada akhirnya. 所以希伯来书第3章那边从12节到14节，就提醒我们说：你们看你们的祖宗40年，就是硬着心不顺服这个上帝拒绝了上帝。那么就是提醒他们，你们今日就要这个悔改，不要硬着心，不要被这个罪而迷惑。你们就要将这个起初切实的信心要坚持到底。 Saudara, satu hal yang paling sangat saya rindukan adalah ketika saya menyelesaikan hidup di dunia ini, Tuhan sendiri bukan sekedar menyambut saya, tapi Tuhan sendiri yang boleh berkata, Tommy, you are a good servant, you are a faithful servant. Engkau adalah hamba yang baik, engkau adalah hamba yang setia. Saya sangat berharap saya dengar kalimat itu sendiri dari Tuhan. 我最渴慕的一件事就是，当我结束在这个世界上，我结束我的生命的时候，我回到天家的时候，有主耶稣亲自来迎接我，并且对我说：“你这良善又忠心的仆人。” Saudara, kalau jemaat atau orang lain berkata saya baik, atau sekelompok orang berkata saya benar, 如果只是会友或者一群人对我说你是良善的人， tapi kalau Tuhan sendiri, dan saya tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan, saya tidak bisa menipu Tuhan. Dan kalau Tuhan sendiri yang melihat hati kita, 如果是上帝自己来观察看到我们的心，我们没办法这个逃避的。 dan akhirnya Tuhan berkata, enggak Tommy, kamu enggak setia, kamu enggak setia. 那最后主会向我说：“多米牧师，你不忠心，你不良善。” Saudara, maka itu artinya percuma sekali apa yang saya lakukan di dunia ini. 那么我在世上所做的一切都是徒然了。 Saudara, saya ingin mendorong semua kita, mari kita mengejar supaya Tuhan sendiri yang berkata engkau setia, engkau baik. Bukan pendetamu, bukan tuanmu, bukan keluargamu, bukan teman-temanmu, bukan orang-orang sekelilingmu yang berkata engkau baik, engkau setia. Tapi kejarlah supaya Tuhan sendiri yang satu waktu berkata engkau adalah baik, engkau adalah setia. 所以弟兄姐妹，我要鼓励大家，你们要追求的就是主耶稣亲自的对你们说：你是良善忠心的仆人，而不是别人、你的朋友、你的会友或者你的同事、你的家人对你说你是良善的人。 Saudara, saya tiba-tiba teringat dalam Ayub pasal pertama ketika Tuhan berkata kepada iblis pada waktu itu di dunia sana, engkau lihat di dunia ini tidak ada seorang pun yang baik, yang setia, yang saleh, yang suci hidupnya seperti Ayub. 我记得耶伯记那边主耶稣上帝说：“你观看在这个世界上，没有一个人像耶伯一样那么忠心良善的。” Saudara, saya nggak tahu Tuhan di sana ya sedang kalau dialog ya, entah dialog antara Allah Tritunggal ya,
ya sedang dialog misalnya gitu ngomong mengenai saya tuh ngomong kayak apa begitulah. 我也不知道在天国那边三一的真神，当他们互相沟通的时候呢，在讨论我的时候呢，他们会说什么呢？ Tuhan mau bicara mengenai hidupmu tuh apa begitulah. 上帝会讨论到这个生命的目的是什么？ Engkau melayani dengan baik, engkau setia, engkau berikan persembahan, engkau ikut ini, engkau ikut itu. Semuanya baik, tapi pertanyaannya Tuhan kalau lihat saat ini, Tuhan ngomong apa? 你参与这个侍奉，参与这个奉献等等，这个服饰看起来是好的，但是今天上帝看到你，他会说什么呢？ Saudara, intinya saya mau berkata mari kita semua kita boleh terus hidup benar, setia sampai akhir, terus lurus dan biar Tuhan yang nilai kita dan betul kita benar. 我们可以这个过一个义的生活，一直这个忠心到最终。 但是最重要的，上帝如何来评分我们呢？ Saudara, ayat 12, ayat 13, ayat 14 dari Ibrani pasal 3. Kalau saya boleh simpulkan, saya akan simpulkan dengan diagram ini. 希伯来书3章12、13、14节，若可以做一个总结的话，就用这张图来做一个总结。 Ibrani 3 ayat 12 bicara mengenai hari kemarin, hari masa lalu. Ingat kemurtatan, keberdosaan nenek moyangmu Israel di padang gurun 40 tahun itu. 这个3章12节那边提到，这个过去就是过去他们以色列民的祖宗，他们是如何这个不顺服上帝，离弃了上帝。 Dan ayat 13 kamu sudah ingat hari kemarin, maka hari ini please bertobatlah, tolong bertobatlah, jangan keraskan hatimu. 13节那边强调，你们已经知道过去的事情，那么你今日就要回到上帝的面前，要悔改。 Dan ayat 14 mendorong kita untuk mari hari esok kita terus tetap setia. 14节告诉我们，你们明天要仍然这个坚持到底你们的信心。 Tuhan tolong pegang tangan kami. 主啊，求你抓紧我们的手， Tolong angkat kami kembali dari segala lumpur dosa dan kenistaan itu. 主啊，求你把我们从这个罪的沼泥中，把我们拉出来，汲取出来。 Biarlah saat ini, hari ini boleh sungguh menjadi hari pertobatan bagi kami. 好让今日就成为我们真正悔改之日。 Kami mau kembali, kami sungguh-sungguh kembali padamu. 我们要真正的回到你的面前。 Dan tolong Tuhan topang kami. 主啊，求你托住我们， Kuatkan kami. 眷顾我们。 Tuhan jaga hati kami, hati yang boleh terus tulus, hati yang boleh terus benar di hadapan Engkau. 主啊，求你保守我们的心，好让我们在你的面前过一个义的生活。 Dan kami rindu mendengar suara Tuhan yang satu waktu nanti ketika kami dipanggil kepada Engkau, kami mendengar Tuhan sendiri berkata, Engkau hambaku yang baik, hambaku yang setia. 主啊，我们能渴慕，当有一日我们被你呼召回天家的时候，你亲自迎接我们，也亲口告诉我们说：“你这良善又忠心的仆人。” Kami serahkan hidup kami dan mohon anugerah-Mu. 主啊，我们把我们的生命交在你的手里，求你赐下你的恩典。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。